Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, terjemahan lengkap Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, terjemahan oleh Maulana Asri ya. Jadi kita dalam Kitab Al-Iman lagi, bab besar ya, Kitab Al-Iman, bab iman, dan kitab kecilnya, bab kecilnya itu bab yang ke-34 inilah. Kita baca bab dia. Babu ziyadatul imani wa nuqsanihi. Wa qala Allah Ta'ala wa zidnahum huda wa yazdadal ladzina amanu imana. Wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum fa idza taraka syai'an minal kamali fa huwa naqisun. Bab yang ke-34 dah. Pertambahan dan pengurangan iman. Pertambahan dan pengurangan atau perkurangan iman. Dan firman Allah yang bermaksud kami menambahkan kepada mereka petunjuk. Dan firman yang bermaksud dan supaya semakin bertambah iman orang yang telah beriman. Dan dia telah berfirman bermaksud hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Bila seorang meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan, berarti dia telah kurang. Maksudnya ada kurang lah. Dia tinggal sempurna, ada kurang. Bukan maksud tak langsung sempurna ni, maksudnya ada kurang sempurna lah. Gitu. Jadi kita sebelum masuk hadis ni, kita bincang tajuk bab lah. Bab ke-4, pertambahan dan perkurangan iman. Dan firman Allah bermaksud kami menambahkan kepada mereka petunjuk. Firman Allah ini selengkapnya, ayat Quran lengkap. Dia ambil sikit wazina huda ni, hujung ayat ni. Firman Allah ni selengkapnya adalah seperti berikut dah. Ayat penuhnya dah. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Bermaksud kami kisahkan padamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Surah Al-Kahfi 13. Ada kisah. Ada cerita Allah kisah kepada Nabi Muhammad ni. Allah ceritakan Nabi Muhammad kisah betul, kisah benar ni. Jadi tentang apa pemuda beriman kepada Tuhan mereka, kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dahlah beriman tambah petunjuk pula. Tambah. Wazidnahum huda dah. Surah Al-Kahfi ayat 13. Lepas tu satu ayat lain pula. Dan firman Allah bermaksud dan supaya semakin bertambah iman orang-orang yang telah beriman dah. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Tu ayat ringkas lah, ayat penuh dia. Firman Allah ini selengkapnya adalah seperti berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Bermaksud dan ketahuilah bahawa hikmah kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat, kerana mereka lah kuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah kami malaikat. Dan hikmah kami tidak menerangkan bilangan mereka berapa, melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu, supaya orang-orang yang diberi kitab, yang Yahudi dan Nasrani, boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran yang kait dengan ilmu yang ada daripada orang Al-Kitab dulu ya. Dan supaya orang-orang beriman bertambah-tambah imannya. Wa yazdadal ladzina amanu imanan. Dan juga supaya orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu untuk tentang kebenaran keterangan itu. Dan sebaliknya, supaya orang-orang munafik yang ada penyakit ragu-ragu dalam hatinya, dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dimaksudkan oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini? Demikianlah Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan beri hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya juga. Dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dialah saja dah. Dan ingatlah segala terangkan berkenaan dengan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Surah Al-Mudaththir ayat 31. Itulah lebih kurang dah. Tak silap saya 19 dah.
Sunnah mereka adalah ayat Quran sebelum tu kan disebut. Jadi dia ada orang buat nyanyi dah. Orang kafir ni, orang munafik, orang kafir buat perlekeh lah, ada istihza dah. Mempermain, mengolok-olok lah bilangnya tersebut. Tapi itulah jawapan Allah dengan ayat ni. Dan bertambah-tambah iman beriman dengan dia. Orang Yahudi pun tak, orang yang pernah belajar kitab-kitab zaman dulu, sebenarnya benda tu ada dah. Jadi sokongi lah, jadi kekuat lah orang yang sepatutnya orang Alkitab jadi beriman disebabkan maklumat ini lah. Kalau tak beriman jadi lagi sesat lah, lagi kuat kesesatan dia kerana menolak kebenaran ni. Habis itu lah. Dan dia telah berfirman bermasuk hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Ada letak kaki 449. Tu ayat ringkas lah. Dia sebutnya al-yawma akmaltu lakum dinakum dah. Ayat penuhnya dah. Firman Allah selengkapnya seperti berikut ni. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sub'u illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi aw tastaqsimu وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Tu dah ayat surah Al-Maidah ayat 3 dah. Okay, maksud penuh dia. Bermaksud diharamkan kepadamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih. Darah yang keluar mengalir, daging babi termasuk semuanya dah. Daging babi semua sekali haram makan dah. Binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari itu, dari Allah. Dah. Kita sembelih bukan kerana Allah, selain dari Allah. Yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh dari tempat yang tinggi, yang mati ditanduk, yang mati diterkam dan dimakan binatang buas. Nah, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya. Nah, dan disembelih atas nama berhala. Dan diharamkan juga kamu merenung nasib dengan batang-batang anak panah. Nah, tastaqsimu bil aslam ni. Jadi mereka itu adalah perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa daripada memasukkan kamu dari agamamu setelah mereka melihat perkembangan Islam dan umatnya. Sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka. Sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untukmu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan memakan benda-benda yang diharamkan sedangkan ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, maka bolehlah dia memakannya dah. Makan benda-benda haram itu terpaksa makan, boleh makanlah. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Maidah ayat 3. Darurat boleh makan dah. Jadi baru situ cerita pasal sembelih ke apa, barulah cerita pasal agama telah sempurna dah. Tak apalah, jadi boleh ambil sepenggal yang tidak merosakkan makna ayat tu, ambil sekerak bubuh buat hujah boleh dah, tidak merosakkan makna, tak apalah. Tak bolehnya tanpa hilang makna dah. Tak boleh berhujah. Fawailul lil musallin. Dah, sekat tu dah celakalah orang semaya. Tanpa rosak makna tu ni. Waktu kena sambunglah. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, kena bubuh dah. Kalau tidak ia jadi tak mau celaka pula orang semaya dah. Dah celaka semaya ke dia dah. Jadi kalau tidak ubah makna sampai hilang maksud sebenar, jadi tak apa dah. Jadi boleh. Hadis pun lagi lah boleh dah. Cuma kalau lagi maksud tu lah dah. Okay, habis itu dah. Perbezaan cara Bukhari mengatafkan ayat Quran dan maksud di sebaliknya dah. Cara dah. Jika diperhatikan dengan sama cara Imam Bukhari mengatafkan tanah bahawa dan ayat ketiga kepada kata beliau ziyadatul imani wa nuqsanihi di dalam tajuk bab. Tentu ia kelihatan berbeza dengan cara beliau mengatafkan ayat ke-1 dan ayat kedua sebelum itu dah. Ayat ketiga ni al-matlakum wa qala yaum. Jadi hal itu wa qala ta'ala wa zidnahum huda wa yazdadul ladzina amanu iman. Yang sama seterusnya.
Tapi waqala yasipisah dah. Waqala al-yawma akmaltu lakum. Ada buatlah ada ataf. Sebab apa dah? Berbeza dengan ayat pertama ni kedua je bawa hujah. Beliau mengatafkan ayat ke-1 dan kedua dengan katanya waqalillahi ta'ala, sementara ayat ketiga perlu diatafkan oleh beliau dengan berkata waqala. Dah. Dan bukan waqalihi ta'ala dah. Mula tu kata waqalillahi ta'ala. Dah. Wa zidna huda wa zadal ladzina amanu imanan, dua ayat tu dah. Ayat selagi ketiga tu waqala. Ia tak padan dengan waqalillahi ta'ala tadi tu. Sebab apa dah? Imam Bukhari berbuat begitu untuk mengisyaratkan kepada pertambahan iman dan perkurangannya pada dua ayat tersebut. Terdahulu adalah terang. Jadi dua ayat tu terang. Wa yazdadul ladzina amanu imanan ka wazidna huda tu terang. Bertambah iman tu terang. Kerana tersebut perkataan pecahan mustaqad lah. Bagi perkataan ziyadah dalamnya dah. Di dalam ayat pertama tersebut perkataan wazidnahum, dan dalam ayat kedua pula tersebut perkataan wayazdada. Berbeza dengan ayat yang ketiga. Ayat ketiga al-yawma akmaltu lakum dah. Kerana di dalamnya tidak tersebut perkataan ziyadah, tak ada dah, pertambahan tak ada, atau pecahannya dengan terangnya, atau pengguna bahasa lain tak ada juga, istilah lain untuk pertambahan tak ada. Apa yang tersebut ialah perkataan akmaltu dan perkataan itmam wa atmamtu dah. Jadi sempurna, bukan bertambah, sempurna. Walaupun kedua-duanya juga secara tersirat, secara terselindung, tersirat, menunjukkan kepada kesempurnaan dan kekurangannya. Sempurna tu tambah maksudnya dah. Kurang tu kurang dah. Kurang sempurna tu berkurangnya dah, nuksan. Tapi secara tersirat tu gitulah kita boleh faham dah. Kerana bila disebut secara sempurna, secara tidak langsung ia menunjukkan kepada keadaan tidak sempurna dan kurang kan. Begitu juga bila disebut cukup dan lengkap, dengan sendirinya ini menunjukkan keadaan tidak cukup dan tidak lengkap. Kalau tak sampai tahap tu tak cukup dan lengkap dah. Demikianlah kata Al-Qastallani dah. Habis itu dah. Dan bila seorang meninggalkan sesuatu daripada kesempurnaan, berarti dia telah kurang lah. Dia telah kurang, nuksan. Jadi tujuan diadakan tajuk bab yang ke-34 dan kesinambungannya kaitannya dengan bab sebelumnya. Tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini, bab ke-34 ini, ialah untuk pertama menyatakan dengan jelas dan terang bahawa iman itu sendiri boleh bertambah dan boleh berkurang. Perkara ini telah disebutkan oleh beliau melalui beberapa tajuk bab yang lalu, tetapi semuanya secara tidak langsung dan secara tidak terang. Sebagai contoh di permulaan Kitabul Iman, Bukhari telah pun menyentuh perkara ini dengan katanya, permulaan Kitabul Iman, Kitab Iman, tapi ketika lepas dah awal-awal dah tahu lah 1 2 berapa bab yang awal-awal dulu. Disentuh dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin wa huwa qalun wa fi'lun wa yazid wa yanqus. Itu tajuk Imam Bukhari berbunyi. Bermaksud sabda Nabi SAW, Islam itu terbina di atas 5 asas. Sekat tu dah. Dan ia Islam adalah ucapan dan perbuatan. Wahwa, Islam itu apa? Wahwa qaulun wa fi'lun wa yazid wa yanqus. Adalah Islam, ia itu Islam adalah ucapan dan perbuatan. Ia boleh bertambah dan boleh berkurang. Okey, tetapi yang dikaitkan dengan boleh bertambah dan boleh berkurang ialah Islam. Sedangkan di sini boleh bertambah dan berkurang itu dikaitkan dengan iman. Pula dah. Begitu juga dengan tajuk bab babun tafaduli ahli iman fil a'mal. Bab perbezaan lebih atau kurangnya ahli iman itu terletak pada amalan-amalannya dah. Orang beriman ni bertambah iman dia dengan amalan dia dah. Tujuan sebenar Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan perbezaan kaifiat, cara-cara iman pada orang beriman dah. Ia disebabkan oleh perbezaan pada amalan-amalannya. Amalan-amalan yang berbeza, iman yang berbeza lah. Baik itu juga secara langsung tidak menunjukkan pertambahan dan perkurangan iman itu sendiri. Gitu. Secara tidak langsung menunjukkan pertambahan dan perkurangan iman itu sendiri. Jadi tajuk itu sendiri tunjuk bahawa tu ada tambah dan kurang tu. Yang kedua dah, setengah ulama berpendapat tujuan Imam Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan pertambahan dan perkurangan iman yang dimasukkan di sini ialah pertambahan dan perkurangan mu'manun bihi. Apa yang diimani dan apa yang dipercayai dah. Bukan cerita dia beriman percaya. Apa benda yang percaya ni? Apa yang diimani, apa yang dipercayai dah. Iman daripada segi mu'manun bih
apa yang diimani dan dipercayai. Juga ada mengalami pertambahan dan perkurangan. Percaya pada Allah setengah mana percaya dah. Dia akan naik ada turun. Malaikat setengah mana naik turun dah. Ada tambah ada kurang. Hakikat ini dapat dilihat pada perkembangan hukum-hukum syariat. Daripada tidak sempurna kepada lebih sempurna, agama pun daripada kurang lengkap semakin bertambah lengkap semakin sempurna dah. Daripada kurang lengkap kepada lebih lengkap dah. Kepercayaan pada ibadah haji misalnya sebagai salah satu rukun Islam. Baru ada setelah perintah wajib mengerjakan haji turunkan. Sebelum tu tak wajib. Lepas turun kewajipan haji, baru jadi wajib dah. Dan ia baru diturunkan beberapa tahun setelah hijrah Nabi ke Madinah. Lewat lah. 48 berapa dah kita tak lah. Kena ketujuh. Tapi hak 8 tak boleh buat lah. Oleh bagaimanapun iman mujmal, imam secara umum terhadap semua ajaran Islam yang akan datang melalui Nabi SAW memang telah ada dalam jiwa para sahabat. Iman secara umum tu, mujmal tu ada dah. Dia kata wajib ni, tapi tak buat lagi, tak sempurna lagi dah. Cuma perincian mu'manun bihi ni atau iman mufassal ni, tak pisah iman mungkin mujmal ada secara tertentu lah mufassal. Sahaja yang belum terima mereka dah. Kekurangan mu'manun bihi pula dapat dibayangkan berlaku apabila ada mana-mana orang Islam yang tidak melaksanakan semua sekali mu'manun bihi setelah syariat disempurnakan. Kalau tak buat berlaku, dah, dia akan jadi kurang. Kekurangan mu'man bihi ni. Itulah tujuan Bukhari mengemukakan ayat ketiga surah Al-Maidah di akhir tajuk bab di atas dan kemudian ia ditutupi beliau dengan berkata, bila seseorang meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan berarti dia telah kurang. Kalau dia tak buat benda hak sempurna, jadi dia pula kurang lah. Iman amal Islam juga apa kurang berlaku dah. Okey, ni poin ketiga, perkara ketiga sebab ia buat tajuk bab ni. Menolak fahaman Khawarij dan Mu'tazilah. Dah. Yang mengatakan orang mukmin yang berdosa besar akan kekal dalam neraka. Sedangkan hadis di bawah bab ini pula menyatakan orang-orang yang ada iman seberat zarah pun akan dikeluarkan daripada neraka. Tajuk bab ini bersama hadis-hadis di bawahnya juga menolak fahaman golongan Murji'ah, golongan Islam liberal lah. Kerana kalau amalan jahat dan keji tidak ada apa-apa kesan kepada orang mukmin, tak jejah iman dia dah. Ke hati bersih kat tak jejah iman dah. Tak ada masalah, tak semaya ke tak aurat ke apa dah. Itu Murji'ah dah. Kenapa ada di antara mereka yang masuk neraka? Dah. Tak kalau masuk ke buat dosa janji neraka ni Nabi ya. Dah. Iman sempurna dah. Iman tu tak masalah. Masalahnya masuk neraka tu kalau iman kurang lah. Iman kurang disebabkan dosa zahir ke apa tu, dikira masuk iman kurang lah. Dan kalaulah amalan yang baik dan terpuji pula tidak memberi apa-apa makna kepada orang mukmin Awak semaya baik, awak amal ibadah, jaga akhlak ke apa, tidak jejah iman dia sebetulnya tak dapat. Kenapa pula amalan yang sebegitu kecil pun dapat mengeluarkannya daripada neraka ni? Amalan la ilaha illallah saja pun boleh mengeluarkan daripada neraka dah. Mestilah ucapan dia, kata-kata dia tu satu perkara yang besar yang meningkatkan iman dia dah. Berkaitan di antara bab ke-34 dan ke-33 sebelum ini amat rapat sekali. Apabila dilihat kepada amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia yang paling disukai oleh Allah ialah yang dilakukannya secara berterusan. Jadi Allah suka tu maksudnya Islam baik, semakin bertambah. Iman yang semakin bertambah dah. Pahala yang semakin bertambah, Allah semakin suka dengan sebab dia ni berterusan buat amal walaupun sikit-sikit dah. Tak berhenti, tiap-tiap hari buat contohnya dah. Tentunya bila sesuatu amalan dilakukan secara berterusan ia akan banyak. Dengan itu bertambahlah pula imannya disebabkan amalan yang dilakukan secara berterusan tersebut. Rujuk Al-Abwab wa Tarajim jilid 1 muka 395 hingga 398. Fathul Bari jilid 1 muka 134 103 hingga 14. Umdatul Qari jilid 1 muka 258 hingga 259. Irsyadus Sari jilid 1 muka 189. Al-Kawakibud Darwi jilid 1 muka 173 hingga 174. Jami'ud Darwi jilid 1 muka 591 hingga 593. Kasful Bari jilid 2 muka 448 hingga 454. Nasrul Bari jilid 1 muka 309 hingga 312. Tufatul Qari jilid 1 muka 271 hingga 272. Tu tajuk bab dia. Berapa kita dah baca. Kita baca di dulu dah syarah dia ni pun panjang lah. Kita baca hadis dulu. Kita tengok kat mana tu. Hadis 44 dan 45 bab ni dah. Hadis ke-44 tu dah.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما كان من خير. Lihat atraf penggalan hadis yang sama, hadis ke-44 pada 4,400 minit, 7,565, 7,410, 7,440, 7,509, 7,510, 7,516. Hadis yang sama dah. Okay, hadis ke-44 terjemah dia. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, katanya Hisham meriwayatkan kepada kami, katanya Qatadah meriwayatkan kepada kami daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, akan keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dalam hatinya ada seberat biji barli kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dalam hatinya ada seberat biji gandum, kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dalam hatinya ada seberat zarrah kebaikan. Kata Abu Abdullah, Aban berkata, Qatadah meriwayatkan kepada kami, katanya Anas meriwayatkan kepada kami daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min imanin, iman di tempat sebagai ganti min khairin. Itu riwayat lain. Jadi min khair kebaikan, jadi min iman tu riwayat lain lah, ganti pada min khairin. Itu hadis ke-44 lah. Hadis itu kan. Sampai syarahnya panjang, cuma kita pergi perawi tu kan. Okey, lepas tu dia kata Muslim bin Ibrahim perawi pertama dia. Okey, beliau ialah Muslim bin Ibrahim Al-Qassab Al-Azni Al-Farahidi Al-Basri. Abu Ammar adalah kunyahnya. Beliau terkenal dengan gelaran Asy-Syaham. Beliau meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Aun, Qurrah bin Khalid, Malik bin Mighbal, Sa'id bin Abi Arubah, Hisham Ad-Dastawai, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Mubarak bin Fadalah dan lain-lain. Imam Bukhari, Abu Daud, Yahya bin Ma'in, Nasr bin Ali, Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Abu Muslim Al-Kajji adalah antara tokoh-tokoh hadis yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ni anak murid dia lah, anak murid kepada Muslim bin Ibrahim, termasuk Bukhari ni. Okey, Yahya bin Ma'in berkata, Muslim bin Ibrahim perawi thiqah ma'mun, boleh dipercayai riwayatnya. Nah, Abu Hatim berkata beliau thiqah sadud. Dah sikit dah. Muhammad bin Sa'id berkata perawi thiqah yang banyak meriwayatkan hadis. Thiqah ni dipercayai lah. Tapi istilah khusus dah ada. Dia ada thiqah gapo dah, thiqah hafiz, thiqah ma'mun, macam-macam lah ada mengajar hadis. Kita lihat dipercayai, boleh percaya lah. Ibn Hibban berkata beliau adalah salah seorang perawi tersebut. Nah. As-Sam'ani juga berkata demikian. Al-Ijli berkata Muslim bin Ibrahim thiqah dan beliau telah buta di akhir hayatnya. Hafiz Ibn Hajar berkata Muslim bin Ibrahim seorang perawi thiqah lagi ma'mun. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Di akhir hayatnya Muslim telah buta. Walaupun beliau disebut-sebut sebagai perawi yang banyak meriwayatkan hadis, namun beliau sendiri tidak pernah keluar dari Basrah untuk mencari hadis. Semua hadis telah diterimanya di Basrah. Jadi pakai duduk mengaji di Basrah saja, tak keluar kampung, kita kata dah. Imam Abu Daud berkata walaupun beliau tidak pernah mengembara ke mana-mana untuk menemui mana-mana perawi, namun beliau telah mencatat hadis daripada kira-kira 1000 syekh. 1000 syekh yang dia ngadak pada dengan Basrah saja dah. Tak pergi kampung lain dah. Tak pergi negeri lain. Beliau sendiri pernah berkata, aku telah mencatat hadis daripada 800 orang syekh tanpa merentasi jambatan itu. Ditah jambatan tu pun tak apa aja pakai kapal dia dah pada kota dia dah. Kerana minat yang luar biasa dalam menuntut hadis, Muslim bin Ibrahim juga banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada perawi-perawi wanita sekalipun. Imam Al-Ijli berkata, beliau telah meriwayatkan hadis daripada 70 orang perawi wanita. Dan kerana kesibukan dalam menuntut dan menyebarkan hadis-hadis, Muslim bin Ibrahim tidak pernah berkesempatan untuk berkahwin. Tak sempat kahwin. Beliau sendiri berkata, aku tidak pernah mendatangi wanita sama ada secara halal maupun secara haram. Ada juga teguh kita ni tak menikah.
Abu Hatim berkata, kana la yahtaju ilahi ya'ni al-jima'. Maksud bila tidak memerlukannya, maksudnya ialah dia tidak memerlukan persetubuhan lah. Dia tidak ada tahulah tak bernafsu kan lah. Atau dengan kata lain, bila tidak memerlukan wanita lantaran telah tenggelam dalam lautan ilmu dah. Mengaji kuat siapa gila hanyut gitu ke dah. Tak teringat kau hidup dah. Sehingga tiada lagi perasaan ingin kepada wanita seperti ada pada lelaki yang lain dah. Ramai juga dah. Jadi gini. Termasuk apa dia? Ibn Taymiyah, termasuk Imam Nawawi ni, termasuk lawan ni. Ada kitab khusus bincang ulama-ulama kita yang tidak kahwin lah. Jadi tidaklah kata dosa tu. Cumanya keadaan asal dia kena kahwin untuk kawan nafsu dan untuk sebarkan zuriat. Besar pahala dia. Lebih sunnah, ya. Kahwin lah. Cumanya ni kalau dia tidak perlu atau tidak jadi ganggu dia. Dia menuntut ilmu tu dibenarkan lah. Okay, Muslim bin Ibrahim lahir pada tahun 133 Hijrah dan beliau meninggal dunia pada tahun 222 Hijrah. Beliau Umdatul Qari jilid 1 muka surat 259, Taqrib at-Tahzib muka surat 529, Tahzib al-Kamal jilid 27 muka surat 427 hingga 491, Al-Kashif jilid 2 muka surat 227, Tahzib at-Tahzib jilid 10 muka surat 222, Thiyarul A'lam min Balagh jilid 10 muka surat 315 hingga 316, Khulasa al-Khazraji muka surat 374, Kitab al-Thiqat jilid 9 muka surat 7, Tabaqat Ibn Sa'ad jilid 7 muka surat 34, Kashful Bari jilid 2 muka surat 455 hingga 456. Itu rujukan dia. Itu baru perawi pertama Muslim bin Ibrahim, teguh pada Imam Bukhari dah. Murid kepada kami katanya Hisham. Siapa dia pula Hisham dia? Okey, biar data Hisham Ad-Dastuwai ni. Ad-Dastuwai. Hisham Ad-Dastuwai ni siapa dia dah? Beliau ialah Hisham bin Abi Abdullah Ar-Rabi'i Ad-Dastuwai. Nama sebenarnya Abu Abdullah. Abu Abdullah ayah Hisham ialah Sambar. Okey, nama sebenar, nama kunyah ni. Nama kunyahnya Abu Abdullah dah. Nama kunyah Abu Abdullah, nama dia Hisham lah dah. Ayah Hisham ialah Sambar. Ayah dia, nama ayah dia. Jadi Abu Abi Abdullah ayah dia tu. Nama sebenar Abu Abdullah ni, nama sebenar Abu Abdullah ayah Hisham tu ialah Sambar. Tu nama sebenar saya dah. Jadi nama Hisham lah. Nama ayah dia tu Abi Abdullah tu ialah Sambar, nama ayah sebenar dia. Tapi dia guna bin Abi Abdullah ni, dia guna kunyah ni. Abu Bakar pula adalah kunyah Hisham sendiri. Abu Bakar tu kunyah bagi Hisham. Hisham ni orang gelar dia, kunyah dia Hisham. Abu Bakar dah. Dastuwai adalah nama sebuah bandar kecil di Ahwas. Oleh kerana Hisham menjual kain datang dari bandar itu, maka beliau digelar dengan Ad-Dastuwai ni. Dia jual kain daripada bandar Ad-Dastuwai ni. Guru ni jual kain ni. Hisham meriwayatkan hadis daripada Yahya bin Abi Katsir, Qatadah, Ajib As-Sakhtiyani, Hamad bin Abi Sulaiman, Abu Zubair, Abdullah bin Abi Najih, Asim bin Abbahdalah dan lain-lainnya. Tegur pada Hisham. Syu'bah Ibn Barak, Yazid bin Zurai, Ismail bin Ulayah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Waqi' bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Abu Daud At-Tayalisi, Abu Nu'aim Fadal bin Dukain dan lain-lain adalah antara orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Anak murid dia lah. Anak murid dia dah. Orang hebat lah. Dua orang anak lakinya iaitu Mu'az dan Abdullah juga termasuk dalam perawi-perawi hadis daripadanya. Nah. Termasuk perawi dia lah, anak dia sendiri dah. Hisham adalah seorang perawi yang thiqah, teguh, hafiz lagi hujah. Abu Daud At-Tayalisi bahkan berkata, Hisham Amirul Mukminin fi hadis. Syu'bah berkata dalam meriwayatkan hadis daripada Qatadah, Hisham lebih hafal daripada Syu'bah nah. Syu'bah juga berkata, Hisham Ad-Dastuwai lebih alim tentang hadis Qatadah daripada aku dah. Dia ngaku dah. Hisham Ad-Dastuwai lebih alim tentang hadis dari Qatadah tu, hadis Qatadah daripada aku, daripada Syu'bah. Beliau juga lebih lama bersama Qatadah daripada aku dah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan pun bila sudah mendengar suatu hadis daripada Hisham, akan berasa tidak perlu lagi mendengarnya daripada orang-orang lain. Jadi Yahya bin Sa'id Al-Qattan ni kerah juga dah. Jadi dia kata tak payah dengan orang lain, pandai dengan Hisham. Dia percaya semua tu dah. Ali bin Al-Madini berkata Hisham adalah seorang perawi teguh. Imam Ahmad pernah ditanya tentang Hisham Ad-Dastuwai dan Al-Auza'i, siapakah daripada mereka berdua yang lebih kemas dan lebih teguh periwayatannya daripada Yahya bin Abi Katsir? Jawab Ahmad Ad-Dastuwai, tidak perlulah engkau bertanya siapa pun tentang perkara ini. Saya fikir tidak ada orang yang beriwayatkan daripada orang yang lebih teguh
Dan lebih keras daripada Hisham. Ada kalah. Auza'i ni hebat dia kalah dia. Susah mencari orang sepertinya. Mencari orang lebih teguh dan kemas daripadanya lagi susah. Jadi dia orang hebat sangat. Nak awal dia payah dah. Hebat dia. Kesimpulannya boleh dikatakan semua ulama hadis menerima Hisham sebagai perawi yang thiqah dan teguh. Terutamanya apabila beliau meriwayatkan hadis daripada Yahya bin Abi Katsir dan Qatadah. Yahya bin Abi Katsir dan Qatadah ni dialah tunggaknya, hebatnya, kemahnya, tepatnya dah hafalan dia dah. Tetapi beliau juga tertuduh berfahaman Qadariyah. Ada orang tuduh dia Qadariyah nah. Dia lebih ke liberal ni tak. Muhammad bin Sa'ad berkata beliau perawi thiqah, teguh dalam hadis, lagi hujjah. Tetapi beliau tertuduh berfahaman Qadariyah. Al-Ijli berkata Hisham berfahaman Qadariyah, tetapi beliau tidak menyuruh orang kepada fahaman Qadariyahnya. Qadariyah ni berat, tak nak cara dia kafir dah, tapi tak apalah, mungkin tidak sampai tahap tu dah. Demikian juga kata Yahya bin Ma'in tentang Hisham. Dah, seolah tidak percaya qada ni Qadariyah ni dah. Menurut para ulama hadis, riwayat para perawi dari kalangan ahli bid'ah seperti golongan Qadariyah, golongan Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jahmiyah dan lain-lain tidak terus tertolak semata-mata kerana mereka dituduh atau tertuduh berpegang dengan fahaman golongan tersebut. Gini lah. Ulama hadis ni meriwayatkan hadis bukan mamai ke? Bukan PM ni. Dituduh tuduh apa? Liberal agak apa dah. Kita kalau betul style mana betul kan dah. Style mana dah liberal payah dah. Jadi kita mesti bersangka baik ya. Terutama tidak melibatkan itulah. Kali dia sokong hadis, dia sokong Qadariyah, kita janganlah sokong tu tolak hadis tu kan. Tak lain terimalah. Begitulah kena kita bersifat insaf. Kita kata dah insaf. Jangan kita jumpa satu ulama dah, Imam Abu Hanifah, dikritik oleh rijal hadis. Ini hak berat hebat lagi Imam Abu Hanifah di perawi hadis ni dia. Hisham ni tuduh Qadariyah ni. Berat Qadariyah ni. Jadi masih ulama terima dah. Tambah-tambah jika tidak ada hadis yang sokong hadis dia tu tidak ada sokongnya pada Qadariyah ni. Tak ada, memang tak ada pun dah. Jadi tak boleh tolak semua benda. Walaupun orang tuduh ni tidak mudah kita tolak. Kita terima dulu dengan berhati-hati. Gitu keadaan. Selagi tidak dipastikan seseorang perawi itu memang ahli bid'ah secara yakin, dan selagi ciri-ciri melampau tidak terdapat padanya dah. Riwayat dia ke apa tak ada. Hak nampak sokong Qadariyah ke apa. Talilah ke Syiah dah. Di samping beberapa ciri yang lain seperti menyeru kepada fahaman ahli bid'ah pun tak ada. Tertentu juga tidak terdapat padanya, maka selama itulah riwayat-riwayatnya boleh terima lagi dah. Terutamanya apabila para imam hadis menerimanya dan berhujah dengannya. Ulama besar hadis dah. Imam Ahmad lah dah. Lepas tu Syu'bah lah, orang hebat-hebat ni dah terima hadis dia. Kita nak kata kita ni jauh hidup ke belakang, tak boleh tolak mudah-mudah. Jangan mudah jumpa kalau kita tidak terbiasa dengan ilmu rijal ni. Jumpa sikit dah. Imam Syafi'i ada kritik dah. Da'if nemuh ke apa dah. Kata macam-macam Imam Syafi'i. Kita tolak Imam Syafi'i berat dah. Dia bukan kita jumpa dalam kitab rijal hadis kita terus tolak dah. Jangan begitu dah. Ilmu hadis ni luas sangat. Banyak lagi kita kena bincang dah. 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 Lepas tu inilah juga alasan yang dikemukakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam menerima riwayat Hisham Ad-Dastuwai dia. Ibn Hajar pun terima sebab tu lah. Kata beliau, qultu ahtaju bihi al-imah. Kataku para imam hadis yang besar-besar yang hebat-hebat berhujah dengannya dah. Tok guru alim, imam-imam hujah dalam hadis ni, para imam hadis ni terima dia. Kita ni siapa dia jumpa sikit dalam kitab rijal tu kritik. Tu tolak tu dah. Hisham Ad-Dastuwai merupakan salah seorang perawi ulama utama kutub sittah. Beliau meninggal dunia pada tahun 154 Hijrah. Nah. Gitulah. Ada bela apa? Ibn Ishaq pun gitulah, tapi Ibn Ishaq ni bawah jauh. Nah, kita tak boleh samakan dengan Hisham Ad-Dastuwai dah. Kita tak boleh sama level tu. Hisham Ad-Dastuwai ni lebih hebat. Cuma Ibn Ishaq ni kita kena kali tolak pun kata dhaif. Hadis yang kita nak riwayat dia ada sokongan lain, kita terima angkatlah. Dhaif dia tu boleh angkat sikit, ada dia jadi hasan pun jadi boleh terima sikit dah. Kalau dia kita kata sahih, kita fikir sahih maksudnya boleh sikoh orang boleh percaya sikit dah. Tapi hadis yang meriwayatkan nampak hina sahabat, hina Nabi ni kena tolak dah. Kalau kita terima tu, kalau kita tak terima, kita ambil dhaif dah. Ambil hujah Imam Malik ke apa kita kata dhaif. Tidaklah tolak 1% juga dah. Tengok nak sokong hak serupa dengan hadis orang lain yang boleh menyokong, boleh naik sikit dah riwayat dia. Gitulah kaedah dia dah. Okey, lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 209 Taqrib at-Tahdhib muka 573.
Al-Ansab jilid 2 muka surat 476. Tahzib Kamal jilid 30 muka surat 215 hingga 233. Khulasa Al-Khazraji muka surat 410. Al-Kashif jilid 2 muka surat 337. Tabaqat Ibn Sa'ad jilid 7 muka surat 279 hingga 280. Syiar Al-A'lam Balad jilid 7 muka surat 149 hingga 155. Mizan Al-I'tidal jilid 4 muka surat 300. Hadus Sari muka surat 448. Kashful Bari jilid 2 muka surat 456 hingga 460. Betul dah. Kita baca lagi dah. Jangan sedih. Kita berhenti sekat ni dulu dah. Kita sambung pula hari ni. Allah alam, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.